Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulakan pengajian malam ini bersama pengarang, kita ni baca dulu untuk membuat persiapan. Jadi pertama sekali, kesimpulan daripada kitab Asy-Syamil fi Khulasatis Syama'il yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nazrul Abdul Nasir. Beliau telah menulis syair ataupun manzumah dalam bahasa Melayu mengenai dengan Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan di dalam mukadimah bahawasanya beliau berpandukan kepada 3 buah kitab, iaitu Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah, dan kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul karangan Al-Imam Yusuf An-Nabhani, dan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Qadhi Iyad Al-Yahsubi rahimahullahu taala. Kemudian sebelum kita ni hadir majlis malam ni, kita ni baca dulu dia punya syairnya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Mulia, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Selawat dan salam buat yang tercinta, junjungan mulia juga keluarga. Para sahabat juga yang mengikutnya, mencintai mereka pasti bahagia. Mari dengar wahai saudaraku semua, kisah Syama'il Nabimu yang tercinta. Bab pada menyatakan tentang sifat tubuh badan baginda Nabi SAW. Kecintaan baginda tiada cela, rupanya indah bagai bulan purnama. Kulit putih, kemerahan sifatnya, ini yang terindah jika di dunia. Tubuh Nabi tidak tinggi, tidak rendah, sederhana. Jika pandang memang indah. Dada bidang, tanda gagah, tidak lemah. Pun bulu halus disebut masrubah. Tengkuk jinjang seperti disalut perak. Tiada celah, tambah indah bila bergerak. Dari jauh baginda dilihat tampan, bila dekat tambah cantik lagi menawan. Mulut luas, tanda petah berbicara, yang mendengar pasti tertawan dengannya. Mata bundar indah, mata bundar indah tiada terkata, yang dipandang olehnya pasti bahagia. Kebanyakan pandangannya mulahazah, tidak tamak, tidak pandang dengan penuh. Pendengarannya tajam, tiada tandingan. Tika Mi'raj terdengar bunyi coretan. Cukuplah kemuliaan tubuhnya disebut oleh penciptanya yang mulia. Bab pada menyatakan tentang khatamun nubuwah. Tanda kenabian Nabi yang mulia ada terdapat di belakang badannya, lembut jika disentuh pada tempatnya, pun bulu halus di sekelilingnya. Bentuknya sebesar telur burung puyuh. Ada riwayat terang lagi bersuluh. Para Nabi juga pun tandanya ada pada tangan kanan mereka. Nabi kita zahir kenabiannya, tidak perlu tanda pada tangannya. Bab pada menyatakan tentang rambut baginda Nabi SAW dan yang berkaitan dengannya. Rambut Nabi yang mulia ada 3. Ambil faham, jangan lalai, jangan leka. Yang pertama sebutannya wafrah jua. Ini rambut sampai cuping telinganya. Yang kedua sampai pada pertengahan tengkuknya disebut lummah. Dilupa jangan. Jummah pula yang terakhir sebutannya, yang mencecah bahu baginda yang mulia. Ikal mayang rambut Nabi yang sempurna, tidak lurus, tidak kerinting bentuknya. Hitam pekat rambut jua, janggutnya tiada uban melainkan sedikit cuma. Yang berbeza pandangan para ulama, ini inai
adakah digunakan baginda? Yang terkuat kata guru yang mulia, tiada berinai baginda yang tercinta. Yang menginaikan rambutnya yang mulia, para sahabat baginda yang setia, bertabaruk dengan rambut baginda, tidak ingkar melainkan yang buta. Jika kamu tidak mahu percaya, tidak ingkar wakil hanya yang gila. Yang baginda menyarankan pada kita agar memuliakan rambut, jangan hina. Rapikannya dengan minyak yang mulia dari pokok yang didoakan nabinya, dan lelaki jangan kerap menyisirnya. Itu sikap wanita jangan dilupa. Ikutilah petunjuk Nabi yang mulia, takkan rugi di akhirat dan di dunia. Bab pada menyatakan celak baginda Nabi SAW. Telah berpesan baginda pada kita, bercelaklah dengan ismit, jangan lupa. Padanya faedah besar buat kita, mencerahkan, melebatkan bulu mata, dan kaifiatnya ditunjukkan baginda 3 kali kanan kiri pada mata. Tujuan bercelak itu ada 2. Yang pertama perhiasan, yang kedua jika diniatkan berubat dengannya, dapat faedah yang besar buat mata, dan bercelak dengan niat perhiasan. Tiada ditentukan padanya had zaman. Jika tujuannya untuk kesihatan, setiap malam jangan lupa peraturan. Sungguh indah sunnah Nabi yang mulia, ikutilah pasti beroleh bahagia. Bab pada menyatakan tentang pakaian baginda SAW. Ketahuilah wahai saudaraku semua, hidup Nabi kita sangat sederhana. Walau Tuhan memberikan kepadanya perbendaharaan dunia dan isinya, dan pakaian yang paling disukainya kamis jua, hanya 1 tiada 2. Yang dipakaikan di bawah pakaiannya bukan sutera, hanyalah kapas sahaja. Warna hijau jadi pilihan baginda, juga merah, tampak cantiknya berganda. Kata Bara, anak-anak Azib, sahabatnya, tidak pernah dilihat yang setampannya. Warna putih juga jadi pilihannya, warna yang terbaik di sisi baginda. Dan baginda pun jubbah dari Roma yang sempit pada bahagian lengannya. Ini bukti kata guru yang mulia, baginda raikan pakaian zamannya. Kisah tebal, izar kasar pakaiannya, tika dijemput oleh Yang Maha Esa. Ikutilah panduannya hai saudara, dalam berpakaian mengikut sunnahnya. Isbal itu dilarang oleh baginda jika penuh kesombongan dalam dada. Pertengahan betis itulah sunnahnya. Jika sampai buku lali harus jua. Hukum ini bagi lelaki sahaja, tidak sama hukumnya bagi wanita. Diharuskan kepada kaum wanita melabuhkan kain sepanjang sehasta. Namun jangan lalai, juga jangan leka. Jika sombong hukumnya sama sahaja. Pakaian baginda tiada celanya. Lalat hanya tiada singgah takzimkannya. Di antara adab baginda dengannya, diberikan nama khusus setiapnya. Bab pada menyatakan tentang sifat imamah Rasulullah SAW dan yang berkaitan dengannya. Sifat imamah baginda Nabi kita, kena tahu buat amalkan sunnahnya. Serban itu yang dibalut di kepala, tidak kira dengan kain apa sahaja. Serban Nabi tidak besar, tidak kecil, sederhana, jika pakai tidak ganjil. Panjang serban Nabi kita yang mulia, setengah mengatakan riwayatnya tiada.
Dan berkata An-Nawawi yang berjasa, bahkan riwayatnya ada, jangan lupa 6 hasta panjang serban Nabi kita, yang terpanjang 12 hasta ekornya. Yang terpanjang 12 hasta ekornya, yang terpanjang 12 hasta ekorannya. Bukan. Yang terpanjang 12 hasta ukurannya. Serban hitam pernah dipakai baginda. Tampak gagah dibalut pada mighfarnya. Warna putih tetap pilihan baginda. Pun azbah yang dilepaskan dilepas belakangnya, dan as-sahab itu nama serban Nabi, telah dihadiahkan kepada Imam Ali. Pakailah serban wahai para pemuda. Jika tidak ikut Nabi, ikut siapa? Bab pada menyatakan tentang capal dan khuf baginda Nabi SAW. Capal Nabi yang terjaga lagi mulia, beruntung bagi yang pernah menyentuhnya. Pun dua kubal dari kulit jua telah dilakar oleh ulama kita. Panjangnya sejengkal dan 2 jari. Lebarnya 7 jari di buku lali. Lebarnya di bawah perut kaki 5. Dan di atas 6 jari, jangan lupa. Dan lebarnya di antara 2 kubal. 2 jari, ingat pasti tak menyesal. Ini ukuran yang telah dinyatakan. Al-Hafiz Iraqi buat bekalan. Surah capal Nabi kita jangan hina, memuliakannya sama yang aslinya. Jika kamu dengar ada yang menghina, berpalinglah, ini pesan Tuhan kita. Letakkanlah capal nabimu yang mulia di kepala, tanda kamu cintakannya. Ini pesan Al-Qurtubi, imam kita. Surah capal hakikatnya ia mahkota, dan padanya ada 1000 barakah. Hanya yang tahu sahaja ambil manfaat. An-Najashi dan Sayyidina Dihyah beri Nabi akan khuf sebagai hadiah, dan baginda tidak pernah bertanya dah disamak atau tidak kulitnya. Bab pada menyatakan tentang cincin dan cop mohor baginda Nabi SAW. Dan memakai cincin itu sunnah jua. Itu petunjuk dari Rasul tercinta. Cincin Nabi kita itu ada 2, untuk perhiasan serta surat raja. Orang ajam itu tidak menerima surat tanpa tanda dari pengutusnya. Ini bukti kata guru yang tercinta. Nabi kita ra'i uruf di zamannya. Batu akik jadi pilihan baginda. Dari Habsyah, hitam dan putih warnanya. Yang kedua tertulis pada cincinnya Muhammad Rasulullah ukirannya. Pada cincin ini terdapat rahsia terjatuhkan mu'aikib ke dalam telaga. Sunnah Nabi kita ini lengkap jua, hingga cara bercincin pun ditunjuknya. Di kelingking kanan Nabi memakainya, terkadang dipakai di jari kirinya. Tidak makruh juga tidak khilaful aula. Bahkan sunat pakai cincin kiri jua. Haram bagi lelaki memakai emas, harus bagi wanita buat berhias. Cincin perak itu yang dipakai Nabi, bukan tembaga dan juga bukan besi. Bab pada menyatakan tentang senjata baginda Nabi SAW. Nabi kita yang tersangat berjasa berjihad untuk umatnya yang tercinta. Jika tidak kerana pengorbanannya, tak kecapi nikmat Islam yang sempurna. Pedang mighfar dan juga baju besinya, bukti perjuangan Nabi yang perkasa. Ketahuilah wahai saudaraku semua,
pedang Nabi kita itu ada nama. Yang pertama Ma'thur, juga gelarannya diwarisi dari ayah yang tercinta, dan Al-Qadib, Al-Qala'i dan Al-Battar digunakan oleh Nabi tiada gentar. Hadfun, Mikhdam, Rasub, juga Somsomah pernah berkhidmat kepada Nabi Ummah. Lahif dan juga Zulfiqar miliknya yang terakhir tak berpisah dengannya. Dan Zulfiqar milik baginda Sulaiman. Dilihat Nabi di dalam mimpi sebagai teman. Baju besi Nabi ada 7 jua. Zatul Fudul, Zatul Wasyah, Fiddah namanya, Zatul Hawashi, Al-Batra dan Al-Khurnuq. Yang terakhir kecil, molek dan menarik. As-Sughdiyah menyempurna yang disebut milik Daud ketika membunuh Jalut. Bab pada menyatakan tentang kehidupan baginda Nabi SAW. Hidup Nabi kita sangat sederhana. Setiap mengenali pasti jatuh cinta. Jika tiada makanan di rumahnya, baginda berpuasa tidak kecewa. Kebiasaan makanan keluarganya al-aswadani, tamar dan air sahaja. Perhatikan wahai saudara semua, kehidupan Nabi dibandingkan kita. Jika masih tak bersyukur dengan nikmatnya, bacalah sirah baginda yang tercinta. Daging hanya dijamah oleh baginda. Jika ada tetamu yang melawatnya, para sahabat bukan tak ambil cakna. Tapi Nabi bukan jenis bercerita. Ini permintaan Nabi kepadanya. Hidup miskin, dapat sabar ujiannya. Roti Nabi diperbuat dari syair, tepung barli, letak sedikit sahaja air. Dan baginda tidak pernah berjumpa roti lembut seperti di zaman kita. Para sahabat mencontohi baginda. Ini rahsia kejayaan mereka semua. Maka mahu semak kehidupannya, jangan segan buka sirah syama'ilnya. Pasti tambah keyakinan setelahnya bahawa Nabi bukan mengejar dunia. Dunia ini hanya persinggahan sahaja. Di akhirat itu tempat tinggal kita. Bab pada menyatakan tentang hubungan kekeluargaan baginda Nabi SAW. Nabi kita contoh tauladan sempurna. Sangat mengasihi isteri dan keluarga. Dan baginda dah berpesan kepada kita, jangan menzalimi golongan wanita. Suami yang memuliakan istrinya tak mengabai walau sekecil perkara. Hadis Ummu Zara hendaklah dibaca. Bukti adab Nabi dengan istrinya. Walau makam baginda tinggi sekali, tak menghalangnya bercanda dengan isteri. Nabi dan Aisyah pernah lumba lari. Bukti Nabi sebaik-baik suami. Jika para suami mencontohinya, sudah tentu rumah tangga akan bahagia. Bab pada menyatakan tentang cara makan dan minum lauk pauk serta makanan baginda Nabi SAW. Cara makan Nabi kita yang tercinta sederhana, ikutilah panduannya. Duduk di bawah, itulah pilihannya. Aku hanya hamba, itu ucapannya. Cara duduk Nabi kita istimewa, lutut di atas lututnya yang mulia. Tapak kaki kanan di atas kirinya seperti duduk dalam solat jua. Tidak salah jika kita nak berkata duduk bersimpuh, itulah hakikatnya. Sunnah Nabi kita jangan dilupa, makan menggunakan 3 jari sahaja. Sebelum menjamah dibasuh tangannya. Setelah selesai dijilat baginda. Jangan rasa jijik untuk mengikutinya, padanya faedah besar buat kita. Dan baginda tidak lupa mengelapnya pada mindil atau di tapak kakinya. Jika pernah baginda duduk menyandar, tidak pernah baginda duduk menyandar kecuali ketika terlalu lapar.
Adab makan yang ditunjukkan baginda walau kecil tapi ramai yang terleka. Kalau sungguh kamu sayangkan baginda, takkan tinggal walau sekecil perkara. Adab Nabi kita dengan apa sahaja, tak mencela juga tidak menghinanya. Jika dihidang makanan kepadanya, jangan panas kerana baginda tak suka. Benda manis yang disukai baginda, halwa, asal, manisan dan madu jua. Dan minuman yang digemari baginda, susu yang didoa berkat padanya, air sejuk jangan lupa wahai murid. Dalam riwayat disebut halwun barid. Nabi minum dengan 3 kali nafas dalam bekas, nafasnya tidak dilepas. Ayam jua, daging kambing yang dipanggang pernah dijamah baginda kadang-kadang. Al-hubara, arnab juga kuda belang. Dalam riwayat Nabi pernah dihidang. Daging unta juga paus pun dihidang. Dibawa pulang sahabat dari perang. Nabi kita tidak tinggalkan sayuran sawi yang dimasak jadikan santapan. Umbut pohon tamar juga tak dilupa yang disebut jazab juga jumar jua. Ajuah tamar yang telah diberkatinya, buah dari syurga banyak manfaatnya, penawar bagi segala racun yang berbisa, penangkis sihir dengan izin yang maha kuasa. Qitha, timun juga labu sangat suka, hingga Anas turut sama mencintainya. Labu air atau labu kuning jua jadi bahasan oleh para ulama. Dan Abdul Hayy Al-Kattani, imam kita, telah memilih pandangan yang pertama. Jika kamu ingin pilih yang kedua, terpulanglah, ini hanya khilaf sahaja. Makanan yang pernah disentuh baginda ada lagi tak dapat disebut semua. Seorang penuntut yang tinggi himmahnya tidak cukup dengan nazam ini sahaja. Tingkatkanlah himmahmu wahai saudara, demi mengenal kekasihmu tercinta. Bab pada menyatakan tentang buah-buahan yang dimakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Menyedapkan cara makan tak dicela. Ini dilakukan oleh Nabi kita. Terkadang rutab dimakan bersama qitha atau bitih kuning di tangannya. Ini kerana baginda tak pernah jumpa tembikai merah di tempatnya baginda. Anggur juga disukainya baginda, pernah dilihat gugusan di tangannya. Ada para sahabat Nabi yang mulia, hasil dari kebun mereka pertama. Dihantar kepada Nabi yang tercinta, didoakan keberkatan kepadanya. Bab pada menyatakan tentang ahwal baginda Nabi SAW. Zahir Nabi kita dilihat manusia agar dicontohi sekalian umatnya, maka hakikat batinnya pun dibuka. Tak akan umatnya mampu bersemuka. Sayyidina Yusuf dilihat wanita, terfitnah sehingga tersiat jarinya. Jika Nabi kita tak ditutupinya dengan rahmat, pasti mati semuanya. Nabi kita jika mulakan bicara, tidak gopoh, tenang juga bersahaja. Ucapannya jelas tersusun katanya. Jika penting 3 kali diulangnya. Tidak menghina, juga tidak mencela, tidak pula mengeraskan suaranya. Yang berada di dalam majlis baginda, ketenangan memenuhi dalam dada. Kebanyakan tawa Nabi senyum jua, dan terkadang hingga nampak gerahamnya. Wahai saudara, janganlah silap sangka ketawa baginda tak keluarkan suara. Nabi juga terkadang ada bercanda dengan para sahabat Nabi yang mulia. Namun gurauan baginda benar sahaja, tak menipu, tidak sakitkan sesiapa. Aba Umair pernah ditanya baginda, bagaimana dengan burung yang dijaga? Sayyidina Zahir, sahabat yang setia, dari kampung bawa barang dagangannya, dikasihi oleh Nabi yang mulia. Dikatakan dari
Mahadari dikatakan dia mahal di sisinya. Pernah datang seorang wanita tua minta didoakan agar masuk syurga. Baginda bergurau juga dengan dia. Orang tua tak ada di dalam sana. Memang benar ucapan junjungan kita, di dalamnya hanya yang ada muda belia. Takkan masuk seorang ke dalam syurga dalam keadaan tua bahkan muda. Begitulah akhlak Nabi yang tercinta, melayani umat tidak kira masa. Anugerah Tuhan kepada baginda diberikan jawami' kalim padanya. Ucapannya ringkas, maknanya berganda, bukan penyair, bukan penglipur lara. Bab pada menyatakan tentang ibadat baginda Nabi SAW. Marilah wahai saudaraku yang mulia, kita lihat sifat ibadat baginda. Siang hari, baginda dengan umatnya tidur malam hanyalah sedikit cuma. Bermunajat hingga kedua kakinya bengkak, itu tanda bersyukur padanya. Ini ahwal al-maksum yang dijanjikannya akan syurga. Bagaimana halnya kita? Solat witir tak pernah ditinggalkannya, 11 rakaat di malam harinya. Solat duha qiyamul lail tidak lupa. Ini hal hamba yang mengenal Tuhannya. Berpuasa hingga disangka mereka baginda tak akan berbuka selamanya. Dan baginda berpesan kepada kita berpuasa Isnin Khamis, jangan lupa. Diperlihatkan amalan di dalamnya, diampunkan kecuali yang bersengketa. Kehidupan baginda junjungan kita penuh kemuliaan tiada tandingannya. Kezuhudan baginda di dalam dunia, tidak pun kemewahan di sisinya. Jika kamu inginkan bukti tentangnya, pelajarilah syama'il Nabi kita. Pasti kamu akan temui semua. Maka masih ragu, baik mati saja. Bab pada menyatakan tentang akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi kita agung bukan calang. Yang memujinya Tuhan bukan sebarang. Pujilah Nabimu, tidak akan dilarang, bukan seperti Nasara yang ditentang. Berlebihan yang dilarang pada puji yang menganggap ketuhanan pada Nabi. Cukuplah pujian dari Maha Esa, tak terbanding pujian dari manusia. Jika kamu kena tahu tentang akhlaknya, cukuplah jawapan dari istrinya. Kana khuluquhu al-Quran, jawapannya pendek namun bukti kesempurnaannya. Kata guru kami Yusri yang tercinta, bukalah Al-Quran, pasti temuinya. Bab pada menyatakan tentang kewafatan baginda Nabi SAW. 63 umurnya baginda ketika dijemput Ar-Rafiqul A'la. Tempoh dakwat baginda Nabi tercinta 23 tahun, singkat jua. Sakit Nabi disebabkan racun Khaybar. Ini seperti dinyata dalam khabar. Nabi wafat di pangkuan kekasihnya, Sayyidatina Aisyah, isteri yang tercinta, dan bersiwak Nabi kita yang mulia dengan arak yang dilembutkan istrinya. Waktu duha hari Isnin yang berduka, kembalilah Nabi kita yang tercinta, dimakamkan jasad baginda yang suci di tempat rohnya diangkat dengan pasti. Ini panduan sahabatnya yang setia, Sayyidina Abu Bakar yang mulia. Pemergian junjungan yang dikasihi, musibah yang besar buat umat ini. Jika kita yang tak lihat pun terasa, lebih lagi keadaan sahabatnya. Kata Anas, kekasih Nabi yang mulia, wafat Nabi gelaplah alam buana. Bersyukurlah wahai saudaraku semua, dikurnia akan Nabi yang sempurna. Juga dikurnia akan sahabatnya, tidak lelah menyebarkan ajarannya. Jika tak kerana mereka semua, tak kecapi nikmat Islam iman kita.
bab pada menyatakan tentang mimpi bertemu baginda Nabi SAW. Melihat wajah baginda yang mulia, ini nikmat yang diinginkan semua. Tak dapat melihat wajahnya di dunia, cukuplah dapat bermimpi melihatnya. Dan baginda dah berpesan pada kita, syaitan tak akan dapat menyerupainya. Dan siapa yang bermimpi melihatnya akan dapat melihat di dalam jaga. Ini janji Nabi kita yang tercinta, berpeganglah pasti beroleh bahagia. Bertemu Nabi secara jaga pula jadi perbahasannya para ulama. Jumhur para ulama tak inkarinya. Al-Qurtubi berbeza dengan mereka. Hakikatnya khilaf ini lafzi jua dan diingkari berbilang pada tubuhnya. Harus berbilang pada surah baginda. Dapat dilihat di mana-mana sahaja. Juga mungkin dilihat jasad baginda seperti alam melihat bulan juga. Bulan tidak berubah dari tempatnya. Seluruh alam melihat ke arahnya. Maka itulah keadaan Nabi kita lebih sempurna daripada purnama. Ya Allah, ya Tuhan kami yang tercinta, perkenalah doa hamba-Mu yang hina. Izinkanlah walau sekelumit cuma menatap wajah baginda yang mulia. Penutup. Tamat sudah nazam ini, wahai saudara. Hai saudara, segala puji hanyalah layak baginya. Asy-Syamil bukan Asy-Syamil, ku beri nama akan dia. Khulasatul syama'il Nabi yang mulia. Ku berharap kepada Tuhan yang Esa diberkati akan nazam ini jua. Jadi bekal buat hamba dan keluarga mendapat syafaat Nabi-Mu di sana. Salawat dan salam buat Nabi kita, keluarga dan sahabatnya yang tercinta. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat.